Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 27 Mac 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Tumpuan utama Buletin UKAS edisi petang adalah pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung pada Jumaat, Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada semua rakyat di negara ini. Menurutnya, pakej rangsangan yang bersifat inklusif itu merangkumi 3 teras iaitu untuk melindungi rakyat berjumlah 128 bilion ringgit, memberi sokongan kepada perniagaan sebanyak 100 bilion ringgit termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan 2 bilion ringgit bagi memperkukuhkan ekonomi negara. Anda semua akan menikmati faedah ataupun manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi yang peduli rakyat ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Seterusnya, bagi memastikan kebajikan semua rakyat terjaga, Perdana Menteri memberitahu kerajaan turut memperkenalkan bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir 10 bilion ringgit dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan M40. Jelas Tan Sri Muhyiddin, antara golongan yang layak mendapatkan bantuan prihatin nasional adalah seperti pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah pertama RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Perdana Menteri menambah sementara 3 juta rakyat bujang berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan RM2,000 ke bawah akan menerima bantuan sebanyak RM800. Katanya pembayaran pertama RM500 akan diterima pada bulan April dan baki pada Mei depan. Manakala warga bujang yang berpendapatan RM2,000 hingga RM4,000 menerima bantuan RM500, yang mana RM250 akan diberikan pada April dan Mei. Dalam perutusan sama, Perdana Menteri juga mengumumkan bantuan tunai sebanyak RM500 akan diberi secara one-off kepada lebih 1.5 juta penjawat awam sebagai usaha kerajaan menjaga kebajikan penjawat awam yang terus setia menjalankan amanah kepada negara. Bagi menghargai sumbangan mereka, kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 1.5 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan dibuat pada bulan April 2020. Sumbangan pesara kerajaan juga tidak dilupakan. Dengan ini, kerajaan akan menyalurkan bantuan sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 850,000 pesara kerajaan juga pada bulan April 2020. Selain itu, katanya dalam tempoh kritikal ini, kerajaan mementingkan bekalan makanan kekal terjamin dengan memperuntukkan RM1 bilion kepada dana jaminan makanan. Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta bagi menyediakan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan dan pengagihan makanan serta program integrasi tanaman. Sebagai langkah tambahan, kerajaan akan menyediakan dana khas antara RM100,000 sehingga RM200,000 kepada setiap pertubuhan peladang kawasan dan pertubuhan nelayan kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan projek agro makanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan.
Ini untuk memastikan bekalan makanan terjamin. Langkah ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM64.4 juta. Pada masa sama, Perdana Menteri menjelaskan keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung penularan wabak COVID-19 dengan mengumumkan peruntukan berjumlah RM500 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuklah mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Tambah beliau, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh KKM untuk menjalani ujian di hospital swasta atau makmal swasta. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin memberitahu kerajaan juga memperuntukkan dana RM5.9 bilion untuk program subsidi upah dalam memastikan tidak ada majikan memecat pekerja ekoran menghadapi penurunan pendapatan semasa tempoh COVID-19. Jelas beliau, kerajaan akan menyediakan upah sebanyak RM600 sebulan bagi setiap pekerja untuk tempoh 3 bulan dan dijangka memanfaat 3.3 juta pekerja. Program ini dikhususkan kepada pekerja yang berpendapatan di bawah RM4,000 dan majikan yang mengalami penurunan pendapatan lebih 5% sejak 1 Januari 2020. Beliau menambah sebanyak RM110 juta turut diperuntukkan bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dengan kontrak perkhidmatan seperti perkhidmatan pembersihan dan bekalan makanan bermasak di sekolah, IPTA, institusi latihan awam serta agensi-agensi lain kerajaan termasuk badan berkanun. Kerajaan bersetuju untuk membayar gaji yang ditanggung oleh kontraktor yang terlibat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan walaupun pekerja tidak hadir bekerja. Lebih 80,000 pekerja akan menerima manfaat daripada inisiatif ini yang melibatkan peruntukan berjumlah RM110 juta. Sementara itu, Perdana Menteri juga menjelaskan kerajaan akan menyediakan kemudahan skim jaminan berjumlah RM50 bilion untuk permohonan mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020 atau sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya. Menurutnya, kemudahan itu dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan tertakluk kepada penilaian kredit oleh Dana Jamin. Kemudahan ini disasarkan kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19. Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah RM20 juta bagi setiap perniagaan. Perdana Menteri pada pengakhiran perutusan khas turut berkata kerajaan baharu di bawah pimpinannya sedaya upaya mengambil pelbagai pendekatan dan menyuruh kerjasama rakyat dalam bersama mengharungi wabak COVID-19. We are a nation at war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. And this government may not be the government that you voted for. But I want all of you to know that this government cares for you. I accepted the fact that I came in as Prime Minister, as your Prime Minister, not at the best moment. I face political, economic, and health crisis all at the same time. And this unprecedented situation, of course, requires unprecedented measures. Beralih kepada perkembangan COVID-19 di negeri ini. Sarawak mencatatkan 15 lagi kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak adalah sebanyak 110 kes pada Jumaat.
Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata kesemua 15 kes ini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Daripada 15 kes positif tersebut, 9 adalah lelaki dan 6 adalah perempuan. Dalam perkembangan yang sama, Dato' Amar Douglas memaklumkan pelantikan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mengetuai mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di peringkat bahagian. Antara ahli-ahli yang berhormat yang dilantik adalah seperti berikut. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, menjaga Bandar Kuching. Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, juga Kuching. Yang Berhormat Dr. Hazlan Abang Hipni, menjaga pesisir Kuching dan Semerahan dan Lunduk. Yang Berhormat Dr. Jerip Anak Susil, Serian dan Bau. Yang Berhormat Jeral Rentap Jabu, Betong. Yang Berhormat Datuk Francis Hadin Anak Holis, Seri Aman. Yang Berhormat Datuk Len Talif, Serike. Yang Berhormat Dr. Anwar Rafi'i, Sibu. Yang Berhormat Datuk Seri Ajah Fatimah Abdullah, Mukah. Yang Berhormat Cik Jefferson Jamid dan Yang Berhormat Cik Wilson Jambung, Kapit. Yang Berhormat Datuk Seri Stephen Rundi, Bentulu. Yang Berhormat Datuk Lee Kim Chin dan Yang Berhormat Dr. Nuing Jeluing, Miri. Yang Berhormat Dr. Abdul Rahman Ismail, Limbang. Sementara itu, JPBNS juga turut memaklumkan pintu masuk Sarawak Brunei akan dibuka dari jam 6 pagi hingga 6 petang berkuat kuasa 28 Mac ini. Berita seterusnya. Menyedari pengorbanan yang ditunjukkan Barisan Hadapan ketika bertugas sempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Ragat memberikan sumbangan berupa makanan kepada bilik gerakan Ibu Pejabat Kontijen IPK Sarawak. Astana Negeri dalam kenyataan media berkata, Tun Taib dan Toh Puan Ragat Kudi Taib merakamkan ucapan terima kasih atas pengorbanan serta komitmen petugas Barisan Hadapan di Sarawak dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing serta berdoa agar penularan wabak ini berjaya ditangani dan diakhiri dengan segera. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana di Bandaraya Kuching sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.